صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, ahli jawatan kuasa Surau Ar-Rahmah yang dikasihi sekalian, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, secara tak sengaja. Sudah ditentukan Allah. Malam ni saya bertukar dengan Ustaz Farhan Suhud. Malam ni patut saya di Al-Kausar, AU5 Keramat. Jadi beliau ke sini. Ada aksiden jam, saya pula dekat Kelang tadi ada sangkut sikit di Kampung Delik pun. Jadi buat pertukaran suka sama suka. Buat pertukaran suka sama suka. Nama pun dah tak sampai sini. Jadi alhamdulillah ni, itu takdir Allah Taala. Ketentuan Allah. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk meraih sebanyak mungkin amal-amal bakti kita di dunia ini, untuk kita dapat buat persiapan bertemu dengan Allah SWT di akhirat kelak, membuat bekalan-bekalan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang ikhlas dilakukan di dunia ini, untuk kita mempersiapkan bekalan kita ini menuju ke negeri yang baqa' kekal abadi. Allah bagi kepada kita semuanya segala nikmat kurniaannya, bermula daripada keluar daripada perut ibu, diberikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan akal fikiran. Dan kita kenal Islam, agama yang Allah redha, sehingga kita tetap pegang atas jalan yang benar. Bahkan kita pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah ketika kita duduk dalam alam roh dulu. Bila Allah Ta'ala bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Kita menjawab, qalu bala syahidna, benar, kami saksikan engkau Tuhan kami. Tuan-tuan ingat tak janji ni tuan-tuan? Sama ada kita ingat ataupun kita tak ingat. Biasanya tak ingat lah. Kalau ingat tu luar biasa. Kita pernah janji depan Tuhan waktu kita duduk alam roh dulu, kita mengaku Allah Tuhan kita. Lalu kita keluar daripada perut ibu, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan kami keluarkan kamu daripada perut ibumu di dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa benda pun.
Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan kami jadikan kepada kamu pendengaran, as-sam'a, yang dengannya kamu dapat mendengar, wal absar, dan penglihatan, yang dengannya kamu dapat melihat, wal afidah, dan akal fikiran, yang dengannya kamu boleh berfikir. La'allakum tashkurun, semoga, harap-harap, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur dengan nikmat kurniaan itu. Keluar perut ibu, siapa yang ingat? Cuba angkat tangan, nak tengok. Siapa yang ingat keluar pada perut ibu ni? Umur dah 50 tahun, 49 tahun yang dulu. Tak ingat. Yang kanak-kanak tak ada malam ni, semua orang lama. Semua orang berpengalaman. 49 tahun dulu kalau umur kita 50 tahun. Kalau 60 tahun, 59 tahun dahulu. Kita keluar pada perut ibu, kita tak tahu apa. Tak ingat pun. Sebab kita tak tahu. Allah Ta'ala keluarkan kita, kita tak tahu apa-apa. Dia jadikan pendengaran, penglihatan, dan akal fikiran. Lebih daripada telinga Allah bagi. Allah bagi pendengaran. Bukan telinga semata-mata. Pendengaran. Kalau telinga, gajah lagi besar telinga pada kita. Kalau mata, kalau Allah bagi kita mata saja, mata kerbau lagi besar pada mata kita. Kalau otak, otak kambing sedap makan. Otak manusia tak lalu nak tengok. Tak lalu. Maka Allah Ta'ala kurniakan kita pendengaran, penglihatan, dan akal fikiran. Harapannya mudah-mudahan dengan kurniaan itu kita menjadi orang yang bersyukur. Besar nikmat Allah bagi pada kita. Tak ingat? Umur setahun, siapa yang ingat? Umur 2 tahun, siapa yang ingat umur 2 tahun? Tak ingat? 5 tahun? Sikit-sikit ingat. 7 tahun, darjah 1? Oh, pakai soal pendek satu. Sikit-sikit ingat Ustaz. 15 tahun, darjah 3? Dah ingat dah. Balik umur kita dah cukup. Allah sempurnakan akal fikiran kita. Akil balik. Besar lagi. Umur 20 tahun, 24 tahun, 25 tahun, ingatlah, confirm tu, kahwin. Dan sekarang ni, kita sedar Allah Ta'ala kurniakan segala-gala nikmat kepada kita. Adakah kita telah membalas jasa yang telah Allah berikan kepada kita? Dengan berjuang habis-habisan untuk menegakkan kalimah Allah, menjalankan amanah di muka bumi ini. Setelah Allah berikan kepada kita segala nikmat ini, menjalankan tanggungjawab khalifah fil ard, iqamatud din wa siyasatid dunya bihi, dirikan agama dan urus tadbir dunia ini dengan agama Allah. Adakah kita telah jalankan? Mari kita renung sama-sama, kita fikir sama-sama. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Baqarah ayat 214, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'i wad-dharra وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. Apakah kamu mengira kamu akan masuk syurga, padahal kamu belum mengalami apa yang telah dialami oleh manusia sebelum kamu? Mereka telah menderita kesusahan
dan keperitan, hingga bergegar keimanan mereka, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya tertanya-tanya, bilakah gerangan datangnya pertolongan Allah? Insaflah, bahkan pertolongan Allah itu hampir jua. Suratul Baqarah ayat 214. Setengah orang yang terlibat dalam bondongan dakwah atau memegang peranan dakwah, yaitu orang-orang yang menyalurkan prinsip dakwah kepada orang lain tanpa penghayatan terhadap nilai dan prinsip tersebut, mengira bahawa membangun ummah, meneruskan risalah dan memenangkan Islam boleh dicapai dengan mudah tanpa bersusah payah menanggung risikonya. Sehingga sikap daripada kalangan pendakwah, bondongan dakwah, mereka seolah-olah lupa kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahwat. Jalan syurga dihampiri oleh kesulitan, kesusahan, manakala jalan neraka dihampiri oleh tarikan nafsu syahwat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan At-Tirmizi. Mereka seolah-olah lupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bimbang bergegas pulang, siapa yang bergegas pulang akan sampai ke kediamannya. Sesungguhnya barangan Allah amat mahal. Barangan Allah ialah syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, antaranya lagi Allah menyebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui siapakah dari kamu yang berjihad dan siapa pula yang sabar, padahal sebelum ini kamu pernah bertekad untuk berjuang sebelum pertempuran. Kini setelah terluang kesempatan di hadapan, kamu masih teragak-agak. Surah Ali Imran ayat 142 hingga 143. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita gunakan segala keupayaan yang ada ini, yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di jalan Allah, berjihad di jalannya. Itu tanda kita bersyukur. Selama ni apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, adakah kita ni dah rasa benar-benar kuat? Atau keangkuhan dan kesombongan kita ni membuatkan kita lupa dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan dan keangkuhan kita yang meraih dunia yang Allah Ta'ala jadikan sebagai tempat permainan, sebagai perkara yang tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala, membuatkan kita menjadi lemah. Lemah akhirnya kita rasa kuat. Padahal kita betul-betul dalam keadaan karam,
di dalam karam dunia yang betul-betul dalam keadaan kita lemas, tak berupaya melakukan sesuatu apapun. Tetapi kita menyangka atau mengira segala apa yang kita dapat ini adalah kekuatan. Sedangkan kita telah menjadi orang yang alpa, yang lupa dengan janji Allah. Janji Allah janji yang benar. Janji syaitan memang tipu. Syaitan ni memang penipu, tuan. Dia tak akan, dia akan benar, dia kata-kata tak benar. Syaitan tak akan dia kata-kata dia benar. Janji syaitan janji tipu. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Ibrahim ayat 22. Bila mana di akhirat nanti dia akan bercakap dengan di hadapan pengikut-pengikutnya. Dulu, hari ini aku nak bagi tahu kamu, kata syaitan. Janji aku janji yang dusta, janji Allah janji yang benar. Hari ini apakah aku berlepas diri pada kamu? Aku tak boleh tolong kamu, kamu tak boleh tolong aku. Kita dua-dua tak guna. Celaka. Syaitan berjanji depan manusia, dia hanya memperdayakan manusia. Sebab tu tuan-tuan, manusia yang benar-benar sedar dan insaf, bahawasanya kekuatan kita ini, kekuatan yang ada pada diri kita adalah anugerah daripada Allah SWT. Iman dan Islam yang Allah anugerahkan kita perlu syukuri. Dan buktikan keimanan dan Islam kita ni dengan melaksanakan segala perintah Allah SWT. Bukan mengabaikan, mencuaikan, meninggalkan arahan-arahan Allah Ta'ala. Padahal tadi kita dah baca dah, kita pernah berjanji di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan kita. Alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Kita jawab semua, qalu bala syahidna. Benar kami saksikan engkau Tuhan kami. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita hari ini? Adakah kita mengaku sebagai pengakuan kita, kita buktikan semasa hidup kita di dunia? Ini persoalan yang kita kena fikirkan, tuan-tuan. Adakah kita benar-benar telah amanah atau kita telah mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada kita? Kita bertanggungjawabkan untuk menjalankan tanggungjawab. Manusia ni tuan-tuan kuat. Tuan-tuan tengok, kuat manusia ni. Nak tahu kuat tak kuat, tuan-tuan tengok api. Api. Api walaupun dia kuat membakar, dia boleh dipadamkan oleh air. Api dia kuat, tapi dia boleh dipadamkan oleh air. Kuat-kuat api, dia tewas dengan air. Air lagi kuat, dia boleh padamkan api. Hebat-hebat air yang boleh padamkan api, dia boleh diserap dengan awan. Kuat lagi awan. Awan lagi kuat, dia boleh serap air. Awan yang boleh menyerap air hebat apabila dia bertembung dengan pasak bumi. Apabila dia ditiup dengan angin, dia tumbang ambing, dia ikut kuatnya angin. Tak boleh lawan dia. Kena tiup dengan angin, habis dia. Kalah dia. Kulu kili. Kuatnya angin. Lepas tu tuan jangan angin. Jangan angin. Sabar. Cuma kita turun je esok. Jangan tak turun. Sabar tu maknanya kita kena buat apa yang diperintah. Bukannya kita diam, duduk diam, stay tu. Tak boleh. Tengok, angin kuat bila dia bertemu dengan pasak bumi gunung, tak bergerak pun pasak bumi. Kuatnya gunung ganang. Gunung ganang steady. Kuat angin macam mana pun, tapi gunung steady, tak goyang. Nak bagi tahu kuatnya gunung ganang. Tapi tuan-tuan, sekuat-kuat gunung ganang, dia boleh dihancurkan oleh manusia. Kuatnya manusia, nak bagi tahu kuatnya manusia. Sampai gunung ganang yang merupakan pasak bumi boleh dihancurkan oleh manusia. Bukit Bukau berapa banyak habis dah ditarah. Pokok-pokok balak-balak habis ditebang.
Tak mau tanam pokok lagi sekarang. Tanam batu. Buat bangunan. Tinggi sekali batu. Tinggi sekali. Kalah. Kalau Surah Ar-Rahman punya kubah, tak boleh lawan. Tinggi lagi. Walau duduk atas bukit. Sana tinggi lagi. Pusat judi. Tu. Kubah paling besar. Lambang. Bukit buka boleh dihancurkan. Boleh dibina rumah. Kalau zaman Nabi Allah Saleh dulu dia buat apa? Dia buat ni rumah. Dia buat banglo. Bukit bukau dipecahkan. Buat banglo. 2 biji rumah. Waktu musim sejuk. Musim panas, satu rumah lain. Hebat manusia ni. Boleh pecahkan gunung ganang pasak bumi. Sebelum dihancurkan oleh Allah Ta'ala, apabila berlakunya kiamat, pasak bumi ini akan hancur, binasa, pecah. Manusia terbang macam kalkatu. Tapi manusia boleh hancurkan gunung ganang. Kuatnya manusia. Tapi tuan-tuan, kuat-kuat manusia, dia boleh tewas. Dia boleh tewas dengan apa? Dengan hawa nafsunya sendiri. Apa yang menghalang untuk kita berjihad di jalan Allah? Nafsu. Kenapa kita tidak mahu berkorban demi menegakkan agama Allah? Nafsu. Sebab sekuat-kuat manusia ni, dia boleh tewas dengan hawa nafsunya sendiri. Itu problem dia. Sebab tu hawa nafsu, tuan-tuan, dia memperdayakan. Dalam hadis Nabi, Nabi kata, Al-mu'min baina khamsa syada'id. Orang beriman diambang 5 musuh. Yang pertama, al-mu'min yahsuduhu. Orang yang beriman yang hasad kepadanya. Wa munafikin yubghiduhu. Munafik yang benci kepadanya. Au yufsiduhu. Yang merosakkannya, munafik ni. Wa kafirin yuqatiluhu. Kafir yang membunuhnya, memeranginya, membunuhnya. Wa syaitanin yudilluhu. Syaitan yang menyesatkannya. Wa hawa'un tunazi'uhu. Hawa nafsu yang memperdayakannya. Hawa nafsu ni, tuan, dia boleh tewaskan manusia. Sebab tu hidup kita ni diberi pilihan. Malam ni kita hadir kuliah, menghadiri majlis ilmu. Sedap ke tuan-tuan kuliah maghrib? Kuliah-kuliah agama ni seronok ke tuan-tuan? Pelik kalau kata seronok. Tak seronok tuan-tuan. Kalau ikutkan kehendak nafsu kita, tak nak begitu. Baik aku tengok malam ni kok ada bunga api ke apa ke. Malam ni kalau ada perlawanan bola sepak ke apa, aku nak tengok. Malam ni boleh lepak-lepak kedai dengan kawan, ajak anak bini pergi pasar raya nak beli barang-barang keperluan, macam-macam lagi. Kalau ikutkan kehendak nafsu kita, memang tak seronok. Tapi kita bermujahadah. Kita hadir juga kuliah. Kita datang juga surau masjid. Kita berjihad. Kita pilih untuk hadir ke majlis ilmu. Datang juga, imarahkan juga surah Rahman ni. Sampai peringkat disil satu masa dulu. Datang lagi. Tak serik-serik tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan terus berusaha keras, bersungguh-sungguh untuk terus mencari ketenangan dalam jiwa. Supaya nafsu tuan-tuan dapat tewas. Maka nafsu yang boleh menewaskan manusia, dia juga boleh tewas dan boleh kalah. Dengan apa? Iaitu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman yang kuat ni akan membuatkan nafsu ini tewas dan gagal daripada kita turuti. Sebab tu tuan-tuan, kita cari jalan untuk menguatkan iman. Antaranya menghadiri majlis ilmu ni. Kerana iman dapat dicapai dengan ilmu. Belajar tuan-tuan. Cari ilmu. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang utama. Tuhan yang telah jadikan kita.
Tuhan yang telah menciptakan kita dan sistem yang diciptakan, yang diberikan kepada kita untuk kita amalkan, yang menjadi panduan kepada kita, ini sistem yang baik. Sebab tu bila Brunei bercadang untuk melaksanakan hukum hudud Islam, hukum Islam di Brunei, sebelum hukum itu dilaksanakan, baru-baru ni dilaporkan oleh Profesor Dr. Harundin bila dia ceramah di sana, 50% kadar jenayah dimaklumkan oleh Mufti Brunei, turun kadar jenayah di sana. Belum lagi hukum Islam itu dijalankan. Maknanya janji Allah janji yang benar. Nakalan minallah, pencegahan daripada Allah. Wallahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu amat aziz, amat perkasa, lagi amat bijaksana. Kita yang ragu-ragu pasal apa? Zon, syak, waham, penyakit-penyakit syirik akhirnya. Kenapa kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita jadi seperti golongan Yahudi yang percaya kepada sebahagian ajaran kitab dan kufur kepada sebahagian yang lain? Walhal Allah memerintahkan kepada kita supaya mengamalkan atau masuk ke dalam Islam ini secara total. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, amalkan kamu Islam itu secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan turut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang terang, yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh tanya, Ustaz, Ustaz dalam kuliah-kuliah ni sentuh hukum Islam, hukum hudud ni. Saya nak tanya Ustaz, hukum hudud ni termasuk dalam rukun Islam keberapa Ustaz? Setahu saya mengucap syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, itu rukun Islam. Hudud ni termasuk rukun Islam keberapa? Kalau tuan-tuan jadi ustaz nak jawab macam mana? Hati kat salahnya. Macam mana nak jawab kan? Saya kata ginilah, awak pergi toilet, buang yang besar, sakit perut, buang yang besar. Orang Jawa kata berak. Awak buang yang besar dekat dalam tandas tu, awak cuci najis awak tu. Saya nak tanya awak, cuci najis awak tu termasuk dalam rukun Islam ke berapa? Awak cuci najis awak tu termasuk dalam rukun Islam ke berapa? Ada tak dalam rukun Islam masuk cuci najis? Kalau tak ada masuk dalam rukun Islam, awak tak payah cuci. Kalau masuk dalam rukun Islam, awak cuci ya. Masa awak tanya tadi, hukum Islam, hukum hudud ni, dia masuk rukun Islam ke berapa? Sekarang saya tanya balik, awak basuh berak ni masuk rukun Islam ke berapa? Kalau tak masuk rukun Islam, awak tak payah cuci. Tak boleh Ustaz, wajib. Dah wajib buat apa? Dah wajib buat apa? Wajib laksana lah kan? Itu wajib. Dah hukum Islam ni apa? Wajib. Wajib laksana. Jangan banyak soal. Jangan banyak tanya. Inilah sebabnya kita kena belajar. Kita kena mengenal Allah Ta'ala. Sistem peraturan yang ditetapkan itu menjamin kebahagiaan kita. Bukti kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Allah kurniakan akal fikiran kepada kita. Kita boleh berfikir. Betapa sistem manusia ini sistem yang sangat-sangat lemah. Bukan lemah lagi, sangat-sangat lemah. Manusia itu sendiri, manusia, nasia, lupa, al-insan, pelupa. Lupa. Manusia itu pelupa. Perlu diberikan peringatan. Atau tuan-tuan memang lupa. Baru beberapa bulan, PRU 13. Harga barang dah naik melipat kali ganda. Tuan-tuan lupa janji. Ke tuan-tuan lupa, ke sengaja lupa? Manusia memang diberikan peringatan, baru dia ingat. Apatah lagi orang yang beriman, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu amat bermanfaat bagi orang yang beriman. Kena bagi peringatan demi peringatan.
Cuma masalahnya peringatan ni hanya dituruti kata Allah oleh mereka yang bersedia untuk menurut. Innama tunziru man ittaba'a az-zikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya peringatan Al-Quran itu, peringatan Allah itu hanya akan dituruti oleh mereka yang bersedia untuk menurut ajaran Al-Quran. Yang tak bersedia ni tuan-tuan memang tak akan bersedia. Dia tidak akan menerima. Sama ada kamu bagi peringatan ataupun tidak, kata Allah. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tetap tidak akan percaya. Dan mereka yang takutkan azab Allah dalam keadaan mereka tak nampak. Fabashirhu, berilah berita gembira itu kepada mereka. Bimaghfiratin, dengan keampunan Allah. Wa ajrin karim, dan pahala yang besar. Pahala dosa ni tak nampak tuan-tuan. Nama dah kita belajar dalam perkara-perkara ni. Perkara-perkara ghaibiyah, perkara yang tak nampak tapi ada wujud. Pahala wujud, dosa wujud. Dia ada. Dicatat segala amal kita. Dan kemuncak dia besok nanti di akhirat, Allah Ta'ala kata apa dia? Al-yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kami tidak akan balas. Kami tidak akan aniaya, kami tidak akan menzalimi akan diri kamu. Dan kami tidak akan balas, wala tujzauna, kami tak balas, illa ma kuntum ta'malun, kecuali apa yang kamu kerjakan. Sebab tu kita dalam Islam, kita tak boleh gunakan logik, akal semata-mata, sehingga kita menafikan keterangan wahyu. Akibat kita mengagungkan akal yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, akhirnya kita mengagungkan sampai kita lupa kepada pencipta akal, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal ni terbatas tuan-tuan. Jangan guna logik, jangan guna rasional. Kita ada panduan. Kita ada orang yang Allah Ta'ala iktiraf memahami tentang wahyu itu sendiri. Yang Allah Ta'ala kurniakan kelebihan kepada mereka, dapat memahami ayat-ayat Allah, dapat memahami Al-Quran yang diturunkan. Kita ada golongan yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ulama, yang dapat faham Al-Quran. Ada, dia rasa pandai, dia kata, Ustaz, dia balik luar negara, ngaji, akhirnya dia rasa pandai, dia pun jumpa dengan orang. Saya ada 3 soalan, takat ni belum ada orang boleh jawab. Satu hari jumpa satu orang kat kampung, Pak Kiai kat kampung, Tok Imam kampung. Dia tanya dengan Tok Imam, saya ada 3 soalan, takat ni belum ada orang boleh jawab. Tak tahulah kalau Tok Imam boleh jawab. Apa soalannya? Soalan pertama, saya nak tanya, orang percaya kepada Allah, Allah itu wujud tapi di mana? Soalan kedua, saya nak tanya Tok Imam, syaitan dibuat pada api, dibakar dalam api, macam mana rasa panas? Yang ketiga, saya nak tanya, apa yang dimaksudkan dengan takdir? Tok Imam tu kata, itu je soalannya, itu je lah. Kalau itu senang je, pang sekali. Dia lempang sekali kawan tu. Dia marah Tok Imam, pasal apa awak lempang saya? Saya soal je, saya tanya je, pasal apa Tok Imam marah kat saya, lempang saya? Tok Imam tu jawab, saya tak marah awak, saya tak lempang awak pun. Habis tu tadi tu Tuan Imam lempang saya. Tak, sebenarnya pelempang saya tadi jawapan kepada soalan yang awak tanya. Macam mana pula Tok Imam? Soalan pertama awak tanya, Allah tu wujud tapi di mana? Sekarang saya tanya dengan awak kena pelempang saya, awak rasa apa? Dia kata, rasa sakit. Baik, sekarang awak percaya sakit itu wujud. Tunjuk kat saya macam mana rupa sakit. Awak percaya sakit, tapi awak tak boleh tunjuk sakit itu. Tunjuklah kalau boleh.
Macam mana kena pelempang saya itu, macam mana rasa sakit? Tunjuk. Jadi awak percaya sakit wujud, tapi awak tak boleh buktikan sakit tu. Tak boleh tunjukkan macam mana rupa sakit tu. Terjawab soalan pertama. Soalan kedua awak tanya, syaitan iblis daripada api, dibakar dalam api. Macam mana rasa panas? Baik, pelempang saya tadi pakai apa saya guna? Pakai tangan. Habis pipi awak kena lempang. Pipi awak dengan tangan saya ni apa? Kulit lah dia kata. Habis kulit bertemu kulit macam mana rasa? Awak rasa apa? Kulit bertemu kulit, awak rasa apa? Sakit dah. Kulit bertemu kulit, boleh rasa sakit? Terjawab soalan kedua. Kulit bertemu kulit, boleh rasa sakit? Soalan ketiga, awak tanya pasal takdir. Nak jawab lebih-lebih, tak boleh. Jadi pelempang je senang. Awak tanya tentang takdir. Ketentuan. Kan? Ini semua ketentuan Allah. Kan? Awak tanya tentang takdir, nak jawab lebih-lebih takdir ni, tak boleh, pelempang. Malam tadi saya nak tanya dengan awak, kata Tok Imam tu. Malam tadi awak ada mimpi tak kena pelempang dengan saya? Tak ada. Itu namanya takdir. Takdir awak kena pelempang dengan saya. Saya jawapan. Dia punya tiga-tiga soalan tu jawab dengan pelempang. Maknanya hari ni apabila orang menggunakan logik, mendahului logik, rasional, tak mau keterangan wahyu, tak mau pakai kata-kata ulama-ulama muktabar, dia tak mau guna, dia gunakan logik akal dia, rasional dia. Pada saya, setahu saya, tak silap saya, bodoh-bodoh saya, memang bodoh. Tak boleh pakai. Orang macam ni tak boleh pakai. Dia tak ada hujah, dia tak ada apa, tiba-tiba pada saya. Setahu saya, tak silap saya. Yelah memanglah setahu dia. Banyak lagi dia tak tahu. Tak silap saya, memang silap pun. Pada saya, memanglah pada dia. Bukan pada ulama. Pada dia. Emosi semua tu. Ketua, Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan bukti kalau kamu di pihak yang benar. Datangkan bukti. Datangkan dalil. Datangkan keterangan. Kalau kamu di pihak yang betul. Kalau kamu orang yang benar, datangkan bukti. Ini tak ada. Main sembrono je. Mana boleh. Ya. Jadi hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Kita manusia. Allah Ta'ala ciptakan kita ada dua unsur. Unsur pertama kita ada jasmani. Unsur kedua kita ada rohani. Jasmani Allah Ta'ala ciptakan daripada tanah. Min turab, dari tanah. Sebab tu untuk menguatkan jasmani kita, tubuh kita, kita kena makan tanah. Betul tak tuan-tuan? Ada yang tak makan tanah? Makan tanah belaka. Baru kuat. Tanah, tuan-tuan tengok, nak subur. Wa anzalna minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan kami turunkan daripada langit air, hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, lalu kami keluarkan daripada bumi itu minas samarat, daripada buah-buahan, tanah-tanaman, biji-bijian. Rezeki untuk kamu. Dulu bumi ini mati. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan di antara tanda kekuasaan kami, kata Allah, bumi ini mati. Ahyainaha, lalu kami hidupkan dia. Wa akhrajna minha, kami keluarkan daripadanya habban, biji-bijian. Faminhu ya'kulun, yang dengannya kamu makan. Nampak tak Allah bagi rezeki pada kita? Bumi ni Allah Ta'ala hidupkan. Tanah ni dia subur dengan apa? Dengan air. Sebab tu kita hari-hari makan tanah, minum air. Makan tanah, minum air. Mana ada Ustaz? Nasi Arab lagi kita. Beras panjang. Nasi dari mana bang? Tak daripada beras. Beras dari mana? Daripada padi. Padi dari mana? Pokok padi dari mana? Benih padi dari mana? Tak dari tanah ke? Semua datang daripada tanah. Dia sesuai dengan tubuh kita. Kita makan apa pun kita makan. Daripada tanah kita makan. Sesuai dengan tubuh kita. Kita makan.
Lalu kita nak suburkan tubuh kita, minum air. Sebab tu pakar kesihatan kata kita minum air satu hari 8 gelas air. Satu hari 8 gelas air. 4 botol ni. 8 gelas air lebih kurang, 4 botol air mineral ni. Lebih kurang. Cuma tuan-tuan, kalau nak dalam konteks minum air ni, minum air sebelum dahaga. Jangan minum air ketika dahaga. Dahaga lah minum air. Yang paling bagus, minum air sebelum dahaga. Mana bersedia sebelum. Itu untuk kekuatan fizikal. Tubuh kita maintain. Kuat, insyaAllah. Besok boleh turun. Kalau tak turun juga, tak sihat lah tu. Jadi tuan-tuan, untuk tubuh. Itu fizikal. Satu lagi Allah ciptakan kita ni bukan hanya fizikal. Dia bagi kita roh. Rohani. Ada hati, ada perasaan. Ada roh. Kalau kita ada jasad, dia roh tak ada, nama mayat tuan-tuan. Jasad ada, roh tak ada. Itu mayat. Tuan-tuan bukan mayat. Kita semua bukan mayat, kita hidup. Kita ada jasad, kita ada roh. Kalau ada roh saja, jasad ada, itu bahaya tu. Menyeramkan. Okey? Sekarang kita ada jasad, kita ada roh. Persoalannya, roh kita ni Allah Ta'ala sediakan makanan. Kita kena belajarlah. Roh datang dari mana? Roh datang daripada tempat yang tinggi, daripada langit. Tempat yang mulia. Tempat yang mulia. Daripada tempat yang tinggi, daripada langit. Lepas tu bila mati, pisah jasad dengan roh. Roh naik ke atas. Jasad masuk ke bumi. Lepas tu kita baham tanah, cari tanah. Hari-hari cari makan, semua untuk masuk tanah akhir sekali. Sedangkan roh kita naik ke atas. Roh orang yang kafir, yang tak beriman pada Allah, Allah tak buka pintu langit. La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibuka pintu langit dan tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga unta boleh masuk dalam lubang jarum. Itu orang yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang makanan untuk roh Allah sediakan juga. Oleh kerana roh datang daripada langit, makanannya pun datang dari langit. Apa yang datang dari langit? Al-Quran. Inna hazal Quran ma'dubatullah. Nabi SAW sabda, sesungguhnya Al-Quran itu hidangan daripada Allah. Macam, sedap tak hidangan daripada Allah? Allah SWT raja segala raja. Kalau raja jemput kita makan dekat istana, santapan di raja sudah pasti sedap. Sultan Brunei, dia tiap-tiap tahun dihantar bekalan kurma daripada Saudi. Kerajaan Saudi hantar pada dia kurma. Sultan Brunei, dia tiap-tiap bulan dia bayar api. Masjidil Haram ni dia bayar. Juta-juta duit habis bayar api. Tiap-tiap tahun kerajaan Saudi hantar bekalan buah kurma ni kepada kerajaan Brunei. Jadi oleh kerana dia dapat banyak stok kurma, dia panggil rakyat jelata bulan Ramadan makan bersama dengan rakyat di istana. Takkanlah bagi buah kurma je masuk istana. Sekali rap jalan, sekali air pun semua siap dah. Buka puasa dan sebagainya. Sama rakyat jelata. Kalau kita dapat makan santapan di raja, Allah, saya pernah rasalah tuan-tuan. Sebab saya dulu imam daerah Kelang. Kau tak nampak ni atas kuning? Kan? Ini dulu masa saya arwah Sultan Selangor dulu, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Al-Hajj, dia meninggal. Kita imam daerah Kelang. Dia ditanam dekat Istana Alam Shah Kelang. Jadi kita pun duduk. Imam letak depan. Masuk TV tuan-tuan. Amen. Glamour aku tapi matilah kan. Kalau sekarang masuk TV dah kena gang lama dah kan. Masuk TV orang mati boleh masuk TV.
Makan santapan diraja ni tuan memang hebat. Sudu je lebih kurang 3 kilo. Letak tu nasi dia senduk sendiri. Letak gitu. Kita tak biasa. Kentang tu. Bahaya tuan-tuan. Letak sudu tu berat. Kilat. Tepi-tepi tu ada emas. Sudu tu. Macam handphone ni lah. Tepi dia kilat. Emas. Macam tu lah lebih kurang. Santapan diraja. Tiba-tiba ada orang datang letak sini. Apron entah apa benda. Letak sini. Cakap apa lah orang ni. Usik-usik rupanya letak ni. Itu makan VVIP. Kalau raja jemput kita makan dekat istana santapan diraja, sudah pasti sedap. Masalah kita bila kita datang istana, kita nak makan santapan diraja, tekak kita pahit, demam. Sedap tak makanan tu? Tak sedap. Tengok orang dekat hospital. Orang datang bawa buah-buah, bawa kuih, bawa macam-macam kegemaran dia yang dia suka. Tak makan. Masuk duit, fulus. Oh, masyuk. No problem. Sakit dia. Tekak pahit. Tak sihat. Makanan yang sedap pun tak sedap. Akibat sakit. Walaupun makanan tu sedap, tapi tak dirasakan sedap sebab sakit. Nampak tuan-tuan? Macam itulah dengan Al-Quran. Ma'dubatullah. Hidangan daripada Allah. Sudah pasti sedap. Hidangan daripada raja segala raja. Sedap Al-Quran ni. Tapi tidak dirasakan sedap. Sebab apa? Hati kita penuh dengan penyakit. Tak sayang dengan Al-Quran. Tak cinta dengan Al-Quran. Tak rasa nak jadikan, tak rasa apa perasaan apa dengan Al-Quran. Tak syok dengan Al-Quran. Tak ada feeling dengan Al-Quran. Hati penuh dengan penyakit. Hari-hari kita boleh baca akhbar sana sini. Tapi Al-Quran tak boleh baca. Penyakit hati. Buka hari-hari. Jadi Al-Quran tu sedap tapi tak rasa sedap sebab sakit. Pembacanya tu sakit. Sakit apa? Sakit tamak haluba dengan dunia. Macam-macam penyakit mazmumah yang besaran adalah hati dia. Sehingga tak merasakan Al-Quran tu sedap dibaca. Dihayati. Diamalkan dalam kehidupan. Nak baca Al-Quran sedap macam mana tuan? Kena banyak kali baca supaya kita dapat lancar. Bila kita lancar baca Al-Quran, sedap baca Al-Quran. Kalau kita baca satu bacaan, kita tak lancar. Sedap tak bacaan tu? Katalah saya balik ni keluar lagi, tuan-tuan bagi saya akhbar. Ustaz nah, akhbar ada star tak? Saya tengok-tengok, kepala saya pun dah berstar-star dah. Sebab aku tak boleh orang putih. Kan? Jadi kalau kita tak boleh, suatu benda yang kita tak lancar, tak sedap. Nak sedap ni kita kena lancar. Boleh baca, sedap. Baru jadi. Jadi kita kena lancar baca Al-Quran. Nak lancar Al-Quran ni kena ulang-ulang macam surah Al-Fatihah. Semua lancar. Semua baca dengan sedap. Tak ada masalah pun. Baca je, relax. Sebab lancar. Surah lain tak lancar. Tak sedap baca. Kena lancar baca Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak belajar Al-Quran, insyaAllah kontak saya. Saya ada 2-3 guru yang kita boleh hantar ke rumah. No problem. Saya ada 3 pondok tahfiz, tuan-tuan jangan risau. Bukan 1 pondok, 3 pondok. Tahfiz lelaki ada, tahfiz perempuan ada. Satu lagi yang kita baru buka ni, tahfiz sukan. Kita nak lahirkan atlet sukan yang hafaz 30 juzuk Al-Quran. Amin. Antara misi kita dakwah, kita pergi ke tempat-tempat yang ulu. Bukan macam dekat Sya'ala ni, Seorang Rahmat tak payahlah. Kita pergi tempat-tempat ulu-ulu yang tak ada mengaji ni. Yang masjid dia sunyi, masjid surau dia sunyi. Kita ajak friendly, persahabatan, main badminton, masuk ke court badminton. Ustaz boleh ceramah tempat saya? Boleh. Sediakan 7 pair. 7 regu badminton. Kita buat persahabatan dengan sekolah saya. Kita ada grup kita lah. Grup-grup kelab kita lah. Kelab sekolah kita ni. Jadi malam tu saya bawa anak apa ni, bawa saya punya grup ni, tim,
pergi ke masjid yang memang dakwah sangat slow. Ramailah 14 orang, 7 pair. 14 orang dah bawa dah, boleh bawa. Dengar ceramah. Lepas habis ceramah kuliah pukul 9.30 masuk ke gelanggang badminton. Dia kata, Ustaz saya nak lawan Ustaz. Boleh? Pair nombor 5. Ranking saya ranking nombor 5. Kalau nak lawan ranking nombor 5. Kalau nak kena jumping smash sila. Jam boleh lah, smash dah tak boleh lah. Nak cerita tuan-tuan dakwah sampai gitu. Masuk rupa-rupanya betul. Dalam dalam court badminton ni, dalam gelanggang badminton, ramai lagi orang daripada dekat masjid tadi. Oh sedap lah tuan-tuan, penyokong semua ada semua. Silakan tetamu datang bagi ucapan sikit. Ketua pasukan saya, 10 minit aku bagi tazkirah. Saya salah. Macam tu ya. Lepas tu lawan. Mula-mula dia kalahkan kita. Tak apa bagi Chan. Second round no problem. Tak boleh bagi Chan. Maknanya kita persahabatan. Tujuannya dakwah dapat sampai. Sebab tu kita nak lahirkan atlet-atlet ni. Anak-anak pelajar kita ni, kita lahirkan dia belajar. Sukan tu dia belajar betul-betul. Mula sepaknya, memanahnya, berenangnya. Sukan-sukan apa ni, futsalnya, badmintonnya, pingpong. Belajar betul-betul. Sampai kamu boleh jadi atlet dan boleh menguruskan tournament. Buat. Boleh menguruskan pentadbiran pengurusan sukan. Supaya dapat apa? Menarik golongan remaja ramai-ramai ni diseru ke jalan Allah SWT. Kita buat sekarang ni usaha ni. Siapa yang nak support bola ke apa peralatan sukan, hubungi saya. Kok tuan-tuan ada kedai sukan ya, mana tahu. Hantarlah sikit-sikit wakaf kita, jariah kita untuk bagi dia orang ni ilmu pengetahuan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Belajar Al-Quran. Al-Quran ni sedap kalau kita lancar, sedap. Lepas tu orang baca lancar, kita duduk sebelah. Lancarnya dia, sedapnya dia baca. Kita tak lancar, sebab tu kita tak sedap baca Quran. Kena selalu. Kalau nak hafal pun boleh tuan-tuan. Tuan-tuan nak hafal Quran. Syarat pertama niat. Yang tu berat sekali tu. Niat hafal 30 juzuk boleh? Yang tu berat. Niat ni tak lama. Tak sampai 1 minit. Berapa second je niat. Tapi niat berat. Kita betul-betul berkehendak nafas. Dan kaedah kita nak hafal ni Allah sebut dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah oleh kamu mana-mana yang mudah daripada Al-Quran. Jangan hafal yang berat-berat, apa yang senang, yang senang-senang dulu. Yang mudah-mudah dulu baca. Macam tuan-tuan hafal surah Al-Fatihah. Tuan-tuan baca ulang kali dalam sembahyang, setiap kali rakaat solat. Baca, lama-lama lancar. Tebuk je, ihdinas siratal mustaqim. Sambung. Dia hafal terus, sambung terus. Siratal ladzina, dia boleh sambung. Pasal dia lancar. Sebab apa? Dia ulang-ulang kali, ulang-ulang. Jadi kalau kita tak ulang, tak boleh. Jadi kalau tuan-tuan hafal Quran, saya bagi. Dia panggil, pelajar macam tuan-tuan ni panggil no time student. Student tak ada masa. Kalau tuan-tuan nak hafal Quran, tuan-tuan kena baca Quran tu, duduk sini, tegak, baca. Ambil Al-Quran tu, baca, buka, tengok. Jangan nyandor macam baca paper. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Lama-lama dengar-dengar Yasin. Dengar dia orang baca Yasin. Tidurlah tuan-tuan. Baca Quran kena tegak. Macam ustaz ceramah ni 1 jam duduk gini. Tuan-tuan tak perasan ni? Walaupun tuan-tuan bagi kerusi empuk ni, boleh tarik ke belakang ni. Ada tak ustaz ceramah gini? Gila babi lah ustaz luar gitu. Walaupun kerusi tuan-tuan canggih macam ni, hak belakang ni tak ada manfaat. Ustaz duduk gini juga, tak boleh. Kalau gini memang hanyut lah ustaz tu. Tak betul. Jadi kalau kursi-kursi ni hantar kat pejabat aku dah. Lagi kita relax. Nak cerita tegak macam ni, baca Al-Quran, tegak, kita baca. Kita baca, tenang kita baca. Berapa kali nak ulang yang kita nafas? 20 kali.
Kalau kita ambil 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. 5 ayat. Kita baca tu ulang 20 kali dalam keadaan kita mata kita tengok ayat tu. Itu paling kurang. Kalau nak lengkap lagi 60 kali. Tengok kaedah Ustaz Syafi'i Mat Amin. Dr. Syafi'i Mat Amin dia ajar. Baca. 20 kali ulang tu tengok. Baca dia betul-betul baca 20 kali. Lepas tu tutup lah. Lepas tutup tuan-tuan jalan lah. Jalan. Pergi pasar ke, pergi kerja ke, naik kereta ke. Ulang. 20 kali pula ulang. Pergi kerja 5 kali, balik kerja 5 kali. Sebelum solat 5 kali, selepas solat 5 kali. Dah hantar hafalan 20 kali. Dalam keadaan tak tengok. 20 kali lagi ulang. Jadi biasakan. Nak lebih, lagi bagus. Ustaz lebih 20 kali boleh? Lagi bagus. Naik kereta tu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Yasin ulang. 1 huruf 10 ganjaran pahala. Baru kaya kita tuan-tuan. Baru seronok dengan Al-Quran. Baru hidup kita, hati kita, jiwa kita hidup dengan Al-Quran. Kita makan hidangan Allah. Sekarang hidangan dibagi tak sedap, tak makan lah. Jadi nak sedap hati kita ni, nak tenang jiwa kita dengan Al-Quran. Banyak kali kita ulang-ulang baca ayat-ayat Allah. Barulah normal kita ni tuan-tuan. Ini hari-hari Allahu Akbar. Kita fikir sama-sama. Tambah-tambah hujung tahun ni, muhasabah lah tuan-tuan. Apa yang telah kita buat dan kita kerjakan. Sebab tu kita jangan anggap mudah. Hawa nafsu ni lah. Sehingga orang tak nak berjuang, orang tak nak berjihad. Orang senang hidup dengan dunia dia. Dia rasa dunia ni menjamin kebahagiaan dia. Walau telah terbukti. Orang yang mengejar dunia tak ke mana. Orang yang gila dunia tuan-tuan tak ke mana. Dia tamak aloba dengan dunia. Akhirnya dunia tak ada apa-apa. Dia hancur, dia binasa. Ya? Zaman dulu kita pernah cerita kat sini. Tak apalah, tak payah ulang lagi. Tak payah ulang lagi. Saat lagi ulang panjang. Cerita tu makan 20 minit. Nanti 20 minit habis kita. Kan? Ceritanya dunia ni kalau kita kejar tak ke mana. Dunia dia relax. Kita hancur binasa. Dunia akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kita ni, yang binasa ni, amal kita tak ada. Hati kita lekat dengan dunia. Hati kita tertarik dengan dunia. Dunia ada dekat mata kita, akhirnya lekat di hati. Itu bahaya. Biar dunia ada dekat depan mata kita, tapi tak lekat di hati kita. Tidak menghalang untuk kita berjihad di jalan Allah. Tidak menghalang untuk kita meneruskan usaha dakwah yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita telah merasai kehidupan ini dengan nikmat pelbagai Allah berikan. Tinggal lagi pernah tak kita memikirkan usaha-usaha untuk kita membuktikan kesyukuran atas nikmat itu? Adakah kita pernah berfikir sejenak betapa Allah Ta'ala telah beri kepada kita segala nikmat dan kita tak dapat balas nikmat ni pada Allah? Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat akal fikiran, boleh fikir sampai kita boleh buat ini, buat ni. Rasa tenang. Padahal yang bagi itu Allah, Tuhan kita. Sebab tu janji kita jangan lupa. Jangan lupa janji kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dah besar panjang, kita rasa umur kita dah banyak. Sebenarnya Allah Ta'ala nak jemput kita. Kita semakin dekat dengan kematian, semakin dekat dengan akhirat. Bukan umur kita bertambah. Tahun baru ni 2014, umur kita bukan bertambah, tetapi bertambah kurang. Dulu katalah umur kita 50 tahun ataupun 40 tahun dulu. Tahun 2014 ni 41 tahun. Makna 41 tahun telah berlalu pergi, meninggalkan kita. Kita menuju kepada kehidupan selepas dunia ini, akhirat. Kehidupan yang sebenar.
A'mari ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku di antara 60 ke 70 tahun. Waktu cita-cita kita jangan cetek. Jangan cita-cita kita ni cita-cita yang orang kata cita-cita yang tak bermanfaat atau cita-cita yang tak panjang lah. Cita-cita kita ni cita-cita yang orang kata pendek sangat kita fikir. Nah, cita-citaku menjadi orang kaya. Oi dia. Cita-citaku apa lagi? Kan? Cita-citaku ingin jadi orang kaya. Ambillah hadis Nabi kata laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Tiada kekayaan yang sebenar pada harta benda. Akan tetapi kekayaan yang sebenar adalah kaya hati. Kita nak jadi orang yang kaya hati. Kaya hati. Ada harta pun kita belanjakan pada jalan Allah. Demi tujuan untuk dekatkan diri pada Allah. Ada kesihatan, kita berjihad di jalan Allah. Ada segala-gala nikmat, kita gunakan untuk jalan Allah. Kaya hati kita. Tapi kalau semuanya melekakan dan melalaikan kita, kita telah lupa sebenarnya janji kita dengan Allah SWT. Kan? Dahulu hidupku seorang pengemen, pulang malam selalu bawa uang recehan, mengejar cita-cita paling mulia, bersyukur masuk dapur rekaman. Oh, dapur rekaman. Studio. Kan? Dahulu hidupku seorang pendakwah, pulang malam selalu bawa uang kutipan, mengejar cita-cita paling mulia, bersyukur masuk ke taman syurga. Gitu. Oh betul. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ku kan? Dulu apa? Kena ubah lagu ni kata. Ayah betul. Kena berubah tuan. Maknanya kita ni fokus sekarang ni kita nak cari redha Allah. Nak cari ketenangan, kita kena sihat. Sihat jasmani, sihat rohani. Sihat saja jasad, rohani tak kuat, tak sihat, mati, tak nampak jalan Islam. Tak nampak jalan kebenaran. Sebab tu kita buat donor je apa yang berlaku depan mata kita. Kita tak terasa macam mana sahabat-sahabat kita yang berjuang di luar sana. Kepayahan, keperitan, kesulitan. Nak nampak pula orang-orang terdahulu daripada kita. Para sahabat Ridwanullah alaihim ajmain. Para Rasulullah, para Rasul. Perjuangan mereka. Tak nampak sebab apa? Kita telah karam. Karam ni tuan-tuan tak nampak. Duduk gelap, gelita dalam laut. Tenggelam dalam nikmat yang sementara. Jadi akhirnya kita tak nampak akhirat. Lepas tu tak masuk ke hati kita. Cerita pasal akhirat, cerita tentang kelebihan, tak masuk dalam jiwa kita. Kita tak nampak bagaimana Rasulullah SAW berjuang habis-habisan. Bahkan kita kurangnya selawat pada Nabi SAW. Kita lupa tentang perjuangan Rasulullah. Macam mana sahabat-sahabat yang menurut Rasulullah bersungguh-sungguh belajar ilmu. Pilihan ni tuan-tuan. 1 jam ni kita duduk ni pilihan. Kita yang pilih. Nak pilih jalan Allah redha atau jalan Allah murka. Itu pilihan kita. Salah kita, baik pun untuk kita. Selawat pada Nabi pun dapat kat kita. Kebaikan tu untuk kita. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu buat baik, kebaikan untuk diri kamu. Sebab tu jangan kita sia-siakan masa yang berlalu. Yang berjalan ini kita jangan sia-siakan. Umur kita makin kurang, bukan makin banyak. Tak teringin ke tuan-tuan kita dapat masuk surga Allah Ta'ala bersama dengan para nabi, para siddiqin, syuhada dan solehin. Apa yang menghalang untuk kita menurut mereka? Inilah nafsu kita yang tak boleh kita turuti.
Kalau kita turuti juga, itu kita, kehendak kita, salah kita, perbuatan kita, pilihan kita. Allah Ta'ala bagi pilihan dalam dunia ni, Allah bagi kita pilihan. Nak berubah atau tak nak berubah, itu pilihan kita. Ya? Sebab tu kalau malapetaka menimpa kita, payah, susah, semua menimpa kita, itu adalah pilihan kita. Lepas tu kita kena buat perubahan. Dan ingat, mereka musuh-musuh Allah, dia tak akan biarkan kita mengaku beriman. Dan kita beriman kepada Allah Ta'ala, Allah tak akan biarkan kita mengaku beriman, kecuali Allah uji kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka, mengira bahawasanya kami akan biarkan mereka mengaku beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Demi sesungguhnya kami telah menguji orang beriman sebelum daripada kamu, dan kami tahu siapakah orang yang benar-benar beriman, siapakah orang yang dusta iman. Sebab tu orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang-orang kafir, dia tidak duduk diam. Dia memusuhi kita, memerangi kita, membunuh kita. Dan pembunuhan demi pembunuhan seperti mana yang tuan-tuan lihat pada hari ini, akibat kerana kita mengaku beriman kepada Allah SWT. Orang kafir bunuh orang beriman ini kerana orang beriman mengaku beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan kami, wa ma naqamu minhum, dan mereka tidak membunuh kamu kecuali kerana kamu mengaku beriman kepada Allah SWT. Orang kafir tak bunuh kita kerana apa? Dia bunuh kita semata-mata kerana kita mengaku beriman. Bukan sebab kita punya keturunan, bukan sebab harta kekayaan yang kita miliki, sampai dia geram, sakit hati, dia bunuh kita, tak. Tapi kerana kita mengaku beriman. Dia hancurkan kita, dia hantar segala bala tentera serang kita dengan serangan pemikiran, ghuzwah fikriyah. Dia lancarkan serangan dia, tak cukup-cukup, jadikan kita ni orang yang rosak akidah, pegangan, fikrah, hancurkan kita. Tak boleh jalan sekular, orang nak tolak jalan sekular, orang makin faham agama, dia masuk pula jalan liberal, masuk jalan yang lagi halus, cara yang lebih licik. Musuh Islam tak duduk diam. Akhirnya otak pun otak liberal, pemikiran-pemikiran liberal, hancur kita. Dia nak sangat kita ni tuan-tuan. Kalau boleh kuasa, dapat kuasa, tapi syariat jangan laksana. Tu pemikiran liberal. Negara tanpa syariat, negara nak tapi tanpa syariat, tu liberal. Dia hancurkan umat. Sebab tu tuan-tuan hadirat, kita kena berjuang. Tak boleh duduk diam. Tak boleh duduk diam. Kita kena berkorban, kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk cakna, untuk jalankan amal makruf nahi munkar. Kita tak boleh duduk jadi golongan yang memerhati, memandang, tengoklah keadaan, apa nak jadi. Jadi tukang komen pula. Keindahan Islam ini tidak akan dapat kita rasakan selagi mana kita tak duduk dalam taman yang indah itu. Islam tu indah, seperti satu taman bunga yang cantik. Tapi oleh kerana kita tak duduk dalam tu, tak duduk dalam taman yang indah, macam mana kita nak cerita kecantikan dan keindahan Islam? Kita duduk di luar taman tu. Kita boleh cakap, oh Islam tu bagus, tapi kita tak nampak keindahan tu. Sebab apa? Sebab kita tak pernah duduk, tak pernah nyatakan keindahan itu. Lihat sendiri keindahan itu. Kita tak duduk dalam perjuangan Islam. Macam mana kita nak rasa kemanisan dan keindahan perjuangan Islam? Apatah lagi orang-orang bukan Islam yang duduk di luar pagar, yang tak nampak keindahan Islam akibat kita duduk di depan pintu masuk
menghalang mereka untuk melihat keindahan Islam. Mereka tak nampak kerana dihalang oleh kita sendiri. Sikap dan akhlak kita yang buruk. Buruk perangai tak duduk dalam perjuangan Islam ni tuan-tuan. Buruk perangai. Kalau kita menganggap agama Islam ni hanya agama yang dianuti, salah faham kita. Agama Islam ni agama yang diperjuangkan. Tengok An-Najjar dalam riwayat yang diceritakan dalam Sahibu Yasin. Habib An-Najjar. An-Najjar ini dia berjuang habis-habisan. Pernah kita ulas di sini insya-Allah. Bagaimana dia datang daripada hulu, daripada hujung kampung. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datang lelaki daripada pinggir kota, dia sampai ke kota di Antakya Turki itu, dia seru kaum dia, ya qaumi, wahai kaumku, turutlah rasul utusan ini. Siapa An-Najjar ni? Orang yang dah lama, umurnya dah berusia sekian lama dia menyembah selain Allah. Akhirnya dia peluk Islam, tetapi Allah rakamkan perjuangan dia. Sebab tu agama Islam ni agama perjuangan. Kita tak akan dapat menceritakan keindahan Islam, kecantikan Islam selagi kita tak duduk dalam perjuangan Islam. Sebab tu hadirin-hadirat, semua ni yang menghalang akibat daripada hawa nafsu kita yang kita turuti. Akhirnya kita binasa, dan dibinasakan kita yang rugi. Tak ada siapa yang aniaya kita, Allah tak zalim terhadap diri kita. Jadi sama-samalah kita hayati tazkirah kita malam ni, kuliah kita pada malam ni, untuk memberikan suntikan semangat pada kita menghayati kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita menuju ke akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cabaran dan liku-liku itu mesti kita hadapi dengan tabah, dan kita menagih janji Allah SWT, kerana janji Allah itu adalah janji yang benar. InsyaAllah saya cukup sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini dapat sama-sama kita hayati. Kita mulia dengan Islam, bukan kerana bangsa kita. Kita mulia kerana agama Allah, agama yang Allah redha. Hidup mati kita atas dasar Islam, dan Islam tak ada jalan lain yang kita boleh pilih kecuali Islam. Kalau kita pilih jalan selain Islam, kita akan hancur, kita akan berpecah belah, kita akan binasa. Jadi Islam itu syumul, Islam itu menyeluruh. Mana-mana orang yang mendatangkan cerita tentang Islam tetapi tidak mengambil Islam secara menyeluruh, itulah satu kesalahan yang nyata. Maka kita tolak. Kita menerima Islam, al-Islam huwal Islam min haitsu jauharuhu wa min haitsu muqawwimatuh wa min haitsu masadiruh. Islam itu adalah Islam, sama ada sumbernya, rujukannya, panduannya, itulah Islam yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Selamat kita dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam. Saya doakan pada tuan-tuan yang setia terus mengaji di seksi 8 ni, surah Ar-Rahmah, terus diberikan kesihatan tubuh badan, fizikal maupun rohani, untuk terus kuat berusaha mencari jalan-jalan yang Allah redha. InsyaAllah Allah akan bagi kekuatan dan kemenangan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin hadirat, untuk pengiklanan pondok saya ni, 2 pondok sedang dibangunkan. Satu untuk lil banat perempuan, kos 180,000, sekarang ni baru 40,000 di bahagian tapak. Tapak ni kita dah buat dia punya apa panggil, beam dia tu, ratakan tanah, buat lantai, tiang pun dah besi dah naik. Pada tuan-tuan yang nak wakaf, nak buat jariah, boleh hubungi saya. Saya ada bawa kad ni, insyaAllah saya tulis sikit nombor telefon, nombor akaun. Pada tuan-tuan yang nak masuk, boleh teruskan untuk wakaf. Pas masuk hubungi ataupun SMS. Yang keduanya untuk tahfiz sukan. Tahfiz sukan tinggal sikit lagi siap. Bahagian atap, bahagian bumbung dengan rangka bumbung serta beam dia keliling tu, beam keliling. Jadi tiang dengan tingkat 2 tu, dia kita buat 2 tingkat. Tingkat bawah dah siap, tingkat 2 ni tiang pun dah siap, dia punya dinding siap, bahagian atas tu dipanggil dia punya tu tadi beam tu dia, beam atas. Beam atas, rangka, bumbung, last sekali tu ceiling. Siapa yang nak wakaf tu untuk siapkan,
InsyaAllah awal tahun ni kita cuba ikhtiarkan siap. Boleh jumpa dengan saya, boleh tapak melawat tapak sendiri atau menyumbang melalui akaun Maybank. Dapatkan nombor akaun di belakang sana. Baik. Yang ketiganya untuk kemasukan anak yang masih mencari-cari atau tak dapat lagi pondok tahfiz. Kita ada 2 kekosongan untuk lelaki, 4 kekosongan untuk perempuan dan 15 untuk tahfiz sukan. Tahfiz sukan ni dia baru, jadi mak bapak masih lagi banyak bertanya. InsyaAllah tahun ni ada 30 lebih orang, 30 pelajar yang akan belajar di situ. Jadi kalau tuan-tuan ada cucu anak yang berminat, boleh hubungi untuk masuk tahfiz sukan. Tahfiz sukan ni dia tempatnya di kampung halaman saya. Bukan di Kampung Delik. Saya tinggal di Kampung Delik. Jadi tahfiz sukan ni kita buat di Kampung Bukit Badung. Kampung Bukit Badung ni Ijuk Kuala Selangor. Rumah sebelah rumah saya lah. Memang saya asal tu. Dan tanah tu pun diwakafkan 1 ekar oleh nenek saudara saya. Jadi pada tuan-tuan yang nak menyiapkan bangunan ni buat wakaf, sila. Ataupun zakat yang tuan-tuan ada, bolehlah untuk siapkan bangunan fisabilillah kita untuk kita mencari redha Allah SWT. Buat. Baik. Dan di belakang sana satu offer. Bukan akhir tahun ni pasal. Ni offer pada tuan-tuan ni, kita ada buat jualan aman. Istimewa malam ni tuan-tuan, kita bawa jubah Haramain. Jubah Ad-Dafah, Al-Asil, jubah-jubah Mekah. Yang harganya kalau di sini mencecah 130, 180 pun ada. 150 pun ada, macam-macam gaya. Malam ni kita bagi semuanya RM70 sahaja. Pasal apa kita bagi RM70? Bukan kita nak habiskan stok lelong, bukan. Sebab kita ada masalah sikit kewangan tahfiz, di mana bulan 10, 11, 12 tahun ni baru berlaku. Ia bapak penjaga ni barangkali dia ada tekanan kenaikan harga barang yang melampau. Jadi yuran-yuran bulanan tak dapat dijelaskan sampai hujung tahun ni. Jadi nak masuk bulan 1 ni nak mula buka sekolah pula. Jadi tertonggak tu hampir 15,000 yang mengakibatkan kami di pondok ni tak dapat bayar api air, hampir mencecah RM8,000 3 sekolah. RM8,000. Jadi siapa yang nak beli jubah tu tolong kami melalui beli sambil derma. Tapi kalau ada yang nak bagi pinjam pun bagus juga kan. Sebab makna kata orang kata selesaikanlah, settlekan. Kan. Pahala kita bagi pinjam pada orang yang nak pinjam lagi besar daripada kita sedekah. Sebab apa Nabi kata gitu? Sebab orang yang nak pinjam ni sangat-sangat memerlukan. Barangkali kalau sedekah tu mungkin dia dah cukup. Jadi kita tambah lagi. Dia minta. Duduk silingnya, masuk RM10, dia ambil, masuk dalam bukit. Dia minta lagi. Kita tengok Allah kesian. Datang orang kedua, bagi pula RM5. Ambil RM5 tu masuk dalam bukit. Kan? Siling dia main. Derma apa? Kan? Minta derma tu kan. Kita pun bagi lagi. Padahal dia dah cukup. Tapi kalau orang nak minjam, dia sangat-sangat memerlukan. Jadi kalau tuan-tuan bermurah hati nak bagi pinjam, duit tak pakai simpan, bagi pinjam kita. Tapi jangan minta bayar bulan depan. Bagilah tempoh sikit, 6 bulan ke kan. Buatlah surat perjanjian. Kan? Sebab Allah suruh kan. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Bila kamu hutang satu sama lain, naklah kamu catat. Kena catat. Buat satu surat pengakuan. Nanti kata pondok pula, udah jadi kecoh pula pondok pinjam tak bayar. Hati kita. Akhir zaman ni macam-macam bunyi kan. Kita dengar. Baiklah tuan-tuan. Pada yang nak sponsor pun tak apa. Lagi bagus. Saya tak nak bagi pinjam Ustaz. Saya nak bagi sponsor je. Bayarkan api air. Budak-budak tu dah guna lama dah. Bulan 10, 11, 12. Jadi kami buat perancangan. Jualan kita jualkan tu untuk kita dapat cover balik segala permasalahan. Jubah Haramain dan jubah-jubah Mekah yang lain. Dapatkan RM70 sahaja hari ini. InsyaAllah. Dan yang keduanya kita ada kopiah. Kopiah yang haji-haji pakai ni ada logo sekolah Komtas. Mana tu? Tu haji. Haji. Itu promosi tu. Dapat pahala je. Tak ada dia punya ni tak adalah kan. Ada logo sekolah saya tu. Komtas kat belakang sana. RM15 hari ni kita potong RM5. RM20 kita bagi RM15 insya-Allah. Beli sambil derma. Tengoklah kat belakang sana jualan amal yang lain-lain.
Wallahu a'lam fis-shawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.